Ya, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, dekat chatting macam biasalah saya ada bagi link dan password lah untuk tulis nama dan nombor matris untuk kehadiran. Okey, jadi hari ni sebenarnya sebab ramai yang tanya saya yang pasal untuk berkaitan dengan assignment lah, sebab mungkin cabaran duduk kat rumah ni, jadi ada yang buat secara individu ni mungkin agak sukar lah. Kalau kita buat secara face to face ni mungkin lagi senang. Okay, jadi example assignment yang saya bagi ni sebenarnya daripada example yang saya pernah beri sebelum ni lah. Tapi saya akan share balik slide ni, sebab slide ni saya ada update sikit lah dari segi working calculation bagi setiap assignment ni. Okay, maknanya awak hantar tu dengan yang dah betul lah maknanya. Hmm. Okay, untuk assignment 1 ni, okay, soalan dia macam ni lah. Okay, if P and Q find the coordinate of R. Okay, daripada assignment 1 ni, kita tengok yang A ni dia kata untuk divide PQ internally in the ratio 1:5. Okay, jadi daripada soalan ni, maknanya kita akan menggunakan formula berkaitan untuk internally sahajalah. Okay, jadi kalau untuk yang formula internally ni maknanya R, okay, RMS, okay, MS2 plus NS1. Okay, lepas tu divide by M plus N. Okay, macam tu lah. Daripada formula yang saya pernah beri pada sebelum ni. Okay, jadi sebenarnya awak cuma boleh substitute balik daripada formula ni. Okay, jadi dari segi working calculation pun saya dah provide dekat sini lah. Okay, daripada ni maknanya yang satu ni adalah nilai ratio, yang 5 pun ratio. Okay, yang 7, negative 5 ni adalah daripada nilai koordinat. Okay, yang ni kalau nak senang, dekat atas ni tulis sini adalah S1. Okay, sini S1, sini Y1. Okay, lepas tu sini adalah S2. Okay, yang ni adalah Y2. Okay, daripada sini barulah kita boleh senang nak identify which coordinate should be S1, S2, Y1 and Y2. Okay, kalau terus immediately tulis pun tak ada masalah. Cumanya, kalau ikut daripada pengalaman sebelum ni pun ramai yang agak confused lah sebenarnya. Okay, terlalu excited. Nampak je soalan macam tu terus buat. Okay, tapi sebenarnya salah lah, sebab salah dia tertukar value dekat sini. Okay, dia tertukar antara dua ni lah. Okay, ada tu dia tertukar dengan Y. Okey, jadi macam saya ni saya tunjuk yang senang lah. Okey, yang ni contoh, jadi jawapan akhir tu jadi R negative 3 lepas tu 1 over 6. Okey, jadi soalan yang untuk B dan C pula hanya untuk externally. Kalau externally tu maknanya kita guna formula minus lah. Okey, formula minus yang MS2 minus NS1. Okey, lepas tu divide by M minus N. Okey, jadi awak kena calculate one by one lah bagi untuk koordinat X. Lepas tu dapatkan untuk koordinat Y. Jadi last sekali akan dapat nilai R, koordinat untuk R negative 65. Satu lagi 57 lah untuk Y. Okay, dan juga repeat step yang sama bagi C. Okay, dari segi soalan tu samalah, cuma perbezaan dari segi ratio sahaja. Okay, jadi saya rasa untuk yang soalan ni tak ada masalah lah. Cuma kita boleh kena substitute sahaja daripada formula asal. Okay, next. Okay, write down the equation of the straight line. Okay, daripada ni, sama dengan example yang saya bagi. Okay, kalau ada koordinat yang untuk A ni passes through okay, negative 1, 3 and negative 1. Kalau tengok pada axis X sama, jadi jawapan akhirnya adalah X equal negative 1. Okay. Okay, maknanya yang ni settle lah. Lepas tu kita tengok lagi soalan mana. Okay, yang ni. D passes through 27, 9 and 10, 9. Okay, daripada ni kita tengok axis Y dia adalah sama. Okay, bila sama, makna jawapan akhir the final answer is Y equal to 9. Okay. Okay, and then kita proceed for the following question. Okay, passes through 9, negative 12 and 3, negative 3, 7. Okay, jadi dalam kes ni kita akan dapat dua nilai koordinat. Okay, yang ni, okay, satu koordinat pertama, yang kedua. Okay, jadi dalam kes ni kita pun terus buat X1. Ni adalah X1, Y1. Okay, ni X2. Okay, Y2. Okay, jadi
Daripada formula ni yang paling sesuai, yang relevan, kalau ikut daripada yang saya bagi sebelum ni, yang formula yang ni lah. Okay, yang Y, okay, Y minus Y1. Okay, bahagi dengan X minus X1. Okay, lepas tu equal to Y2 minus Y1. Okay, divide by X2 minus X1. Okay. Jadi awak cuma substitute balik daripada ni lah koordinat yang dapat ni. Okay, kalau dalam kes ni Y lah. Jadi cuma kena pastikan nilai dekat left hand side tu hanya untuk Y sahaja. Sebab sekarang ni kita nak memastikan rules bagi Y equal to mx plus c. Okay, yang mx plus c adalah nilai bagi straight line. Equation bagi straight line. Okay, jadi kita kena pastikan akhir final answer tu hanya Y sahaja dekat ni lah. Okey, yang ni pun saya dah ada. Okey, yang ni jadi jawapan akhir yang ni lah. Okay, sebab kita ada yang tanya mana satu, yang A ke B lah. Mana yang ni lah. Kita A kalau tak silap saya, siapa yang tanya tu. Okey. Okay, next. Okay, has X intercept -4 and Y intercept 15. Okey, yang ni merujuk kepada formula X lah. X over A plus Y over B equal to 1. Okay, yang ni merujuk kepada formula ni lah kalau melibatkannya X-intercept dan Y-intercept. Kan? Okay. Jadi yang ni lah jawapan akhir lah. Okay. Kalau jawapan akhir kena pastikan ni lah Y equal to 15 over 4X plus 15. Okay. Jawapan akhir bagi untuk yang C ni. Okay, jadi yang seterusnya E. Okay, has gradient. Okay, yang ni merujuk M. M equal to -1 over 8 and passes through -8, -16. Okay, yang ni kalau formula yang melibatkan gradient, Y minus Y1 equal to M X minus X1. Okay. Jadi maknanya boleh substitute lah. Okay, sekarang ni Y minus Y1 sinilah -16. Okay, lepas tu M adalah negatif. Equal to M adalah -1 over 8. Okay, lepas tu X minus X1 -8. Okay, jadi last sekali awak akan dapat answer dia yang ni lah. Okay, Y equal to -1 over 8X minus 70. Okay. Tak payah salin pun tak apa ni. Saya cuma nanti saya akan share balik lah. Doktor, Ya? nak tanya yang B tu kan? Mana yang B? Aha. Yang kan Y equal to -19 over 12 tambah Tak dengar lah. 7. Kan dia plus 27 tu kan? Kalau buat Aha. 9/4 boleh juga kan? Kita Apa-apa? kecil. Tak dengar. Kalau Okay, ha? kita buat 9/4 boleh juga kan? Sembi 9/4. Boleh, boleh. Ha, yang ni boleh lah. Kita nak simplify balik ni pun. Boleh. Q. Hmm. Okay, adik tanya lagi. Okay, yang ni boleh ni nak simplify jadi 9/4 ni. Okay, saya pun tak simplify. Lagi betul simplify lah sebenarnya. Okay, saya tak simplify. Okay, okay, jadi next. Okay, yang soalan ni. Okay, yang soalan ni saya baru tahu. Punya soalan ni tak ada kena mengena dengan DCI awak pun sebenarnya. Tapi jawapan akhirnya awak kena pastikan yang ni lah. Okay. Show that. Tapi sebenarnya tak perlu pun. Siapa dah buat tu bolehlah proceed. Tak buat pun tak apalah. Ha. Okay, kalau siapa dah buat pun jawapan akhir dia yang ni je. Cuma kita nak proofkan bahawa equation ni should be like this lah. Okay, ha. Okay, Ada tak cara nak kira buat. ni tak doktor? Saya tak masuk sebab saya ingat tak ada kaitan. Kan masuk kan takut pening pula Okay, ha. Tapi sebenarnya dia agak complicated lah. Jadi siapa nak buat tu, siapa dah dapat jawapan macam ni tu, okey lah proceed lah. Siapa tak buat pun tak apalah. Okay, sebab kalau ikut daripada DCI pun sebenarnya tak ada. Jadi tu saya tak berani nak tunjuk balik lah. Sepatutnya saya buang daripada awal lagi. Okay. Nak Okay, tengok. yang next. Ha? Tak, Okay, yang nak next. tengok jalan kira. Jalan kira. Nak tengok jalan kira? Yang Tak tadi tu. dengar. Aha. Yang soalan tadi. Okay. Yang soalan tadi. Nak tengok juga yang tak kaitan dengan DCI pun. Ha, ha. Oh.
Okay, yang macam ni. Awak kena sekarang dia kata a point A is such that its distance from the x-axis is equal to its distance from the point B. Okay, maknanya kita boleh buat ni lah. A tu, jarak antara A dengan B tu adalah sama. A equal to B lah. Okay, jadi awak cuma sekarang ni kita dah dapat yang ni koordinat untuk A. Lepas tu koordinat untuk B. Okay, jadi kalau untuk yang formula yang berkaitan dengan distance ni yang ni lah kan. Yang formulanya PQ dekat daripada formula asal tu. Okay, yang X1 minus X2. Okay, kuasa 2. Okay, plus Y1 minus Y kuasa 2 kan. Kuasa 2. Okay, jadi sekarang ni awak kena buat untuk yang untuk koordinat A dan B lah. Yang ni untuk A, yang satu lagi untuk B. Okay, samalah step dia. Cuma bezanya, okay, kalau B kita boleh substitute lah yang ni lah. Okay, yang ni X, okay, X1 minus yang B ni adalah X2 lah. 4, okay, kuasa 2 plus, okay, Y1, okay, minus negatif 5. Okay, kuasa 2. Okay. Okay, jadi macam yang sebelum ni. Kalau ada yang melibatkan square root ni pada both side, maknanya kita boleh squaring lah. Okay, kita maksudnya kalau square ni kita katakanlah kita kuasa 2 kan yang ni. Maknanya sebelah ni pun kita kuasakan 2 dia. Okay, jadi kena ingat square root ni sebenarnya nilai square root 2 ni bersama dengan nilai 1/2. Okay, jadi kalau kita dah kuasa 2 kan darat kuasa darat 2 ni, maksudnya akan jadi equal to 1 lah. Betul? Jadi mana kita pun dah diminish yang ni. Okay, jadi sebab tu last sekali jadi X1 minus S2. Okay, kuasa 2 plus okay, Y1 minus Y2 kuasa 2 equal to samalah dalam kes ni S1 minus 4 kuasa 2. Maknanya last sekali tak ada square root. Okay, Y1 plus okay, plus negatif lah. Negatif 5 kuasa 2. Okay. Jadi daripada sini, okay, yang ni kalau ikut yang ni berkaitan formula boleh guna yang quadratic equation lah yang pernah belajar sebelum ni. Pernah tak? Waktu form 3 dulu Pernah ke tak ingat dah? Yang ni, yang Nah, X. Pernah kan? X kuasa 2 ni. Okay, yang ni maknanya kalau kita buat dalam quadratic dia ke X kuasa 2 minus okay, 8X okay, plus 16. Macam tu lah. Okay, jadi apa pun bolehlah pecah-pecahkan tu last sekali akan dapat jawapan akhir ni macam ni. Okay, boleh? Tak mana pecah-pecahkan pun tolak last sekali akan dapat macam ni lah sebenarnya. Ni jawapan dia. Sebenarnya soalan ni hanya untuk show that nak proof equation ni daripada koordinat ni sahajalah. Jawapan tu dah ada. Nak tunjuk je. Okay. Okay, next. Okay, untuk yang seterusnya. Okay, find the coordinate of the point A given that okay, B is the midpoint of the straight line. Okay, yang ni soalan ni samalah dengan daripada previous example. Okay, sekarang ni dia nak minta okay, untuk dapatkan koordinat untuk point A. Okay, sekarang kita nak identify untuk koordinat A. Okay, yang B, negative 7, negative 9. Okay, A to C. Okay, jadi dalam kes ni B adalah midpoint kepada straight line. Okay, antara A to C ni, maksud B tu di antara A to C. Okay, jadi formula bagi midpoint yang ni lah. Okay, S1 plus S2 divide by 2. Okay, jadi equal to negative 7 and negative 9. Okay, jadi awak pun solvekan bagi setiap koordinat lah. Untuk koordinat X, okay, equal to negative 7. Lepas tu untuk koordinat Y, equal to negative 9. Okay, jadi jawapan akhirnya untuk X ni adalah negative 7, 70. Okay, Y adalah negative 23. Jadi therefore, untuk yang A ni, maksudnya formula A ni adalah negative 70 dan juga negative 23. Okay, ini adalah jawapan akhir dia lah. Okay. Okay, dah ada. Okay. Chapter 1 ni sebenarnya tak adalah banyak sangat sebenarnya. Lepas tu saya ambil sikit-sikit je. Okay, lagipun untuk kalau ikutkan final exam dia tak include pun untuk chapter 1, 2, 3 ni yang ada untuk differentiate, integration yang saya tengok lah. Yang saya tengok sebelum ni pun. Jadi
kalau kita nak fokus terlalu banyak sangat untuk chapter yang tak ada include sangat untuk final exam ni, buat biasa-biasa lah. Kalau saya gitu je standard saya. Tak payah fikir banyak-banyak lah. Okay. Kalau tu memang cara saya daripada dulu lagi. Siapa-siapa yang kenal saya sebelum ni pun. Okay, sekarang ni kita dah selesai untuknya assignment. Okay, baru masuk untuknya relations and function. Okay, untuk section ni, okay, lebih kepada bagaimana untuk kita sketch the graph. Okay, sekarang ni kalau dia ada untuk x kuasa 2, okay, daripada example depan ni, okay, example ni dia ada x kuasa 2. Lepas tu x kuasa 3 lah kalau macam ni, x darab x, okay, ni equal to x3, okay, x cube. Okay, jadi kalau untuk yang x kuasa 2 ni, yang x squared ni, dia akan jadi graf dia dalam bentuk u macam ni. Ataupun akan jadi u macam ni, graf dia. Pada pengakhiran final untuk sketch graph. Kalau untuk yang x kuasa 3 ni, yang x cube ni, graf dia akan jadi macam ni. Okay, ataupun jadi macam ni. Okay, jadi sekarang ni kita nak tahu. Sekarang ni graf kita ni sepatutnya should be like this ke ataupun like this bagi soalan A. Jadi kita tengok daripada nilai untuk yang first ni. Okay, dalam kuadratik, okay, yang ni adalah A. Ni A, ni B, okay, ni C. Okay. Okay, dalam A ni, ni x kuasa 2 ni sebenarnya x kuasa 2. Okay, x kuasa 2. Jadi A dalam kes ni adalah A equal to 1. Okay, yang ni samalah. Yang ni pun A equal to 1 lah. Okay. Jadi 1 tak ada nilai kan? 1. Okay, jadi kalau untuk yang U ni, maksud nilai A must be greater than 0. Kalau A less than 0, graf dia akan macam ni, macam ni. Kalau A greater than 0, macam ni. Okay, sama juga yang kes ni lah. Kalau A greater than 0, graf ni should be like this lah. Yang ni A less than 0. Okay, jadi sekarang ni bila kita tengok pada soalan A tu yang fx tu, okay, equal to x squared plus 4x minus 5. Okay, yang x squared ni A equal to 1. Maksudnya A tu greater than daripada 0. Jadi graf kita should be like this lah. Okay, jadi graf kita should be like this. Okay, jadi sekarang ni untuk B pula. B pun sama. Kalau kita tengok nilai 1 lebih besar. Jadi jawapan akhir tu graf tu mesti kita lukis macam ni. Okay, cuma sekarang ni kita nak identify graf ni dia akan plot pada titik koordinat yang mana satu. Okay, jadi untuk next tu, okay, ni adalah dari segi pengiraan dia. Okay, kalau A 1 greater than 0, okay, the shape fs should be like this lah. Okay, gambar senyum. Okay, lebih pada kosong senyum. Kalau kurang daripada kosong, gambar masam. Okay, jadi sekarang ni senyum lah. Okay, jadi bila kita nak identify, okay, mana satu untuk koordinat ni, okay, kita assume x equal to 0. Okay, kalau kita assume 0, contohnya untuk yang A ni, okay, f kosong, okay, 0 equal to, x tu jadi kosong, kosong kuasa 2 plus 4 darab 0, okay, minus 5. Jadi jawapan akhirnya jadi negative 5. Okay, jadi maksudnya last kali koordinat akan jadi, so x tu 0, lepas tu negative 5. Okay, jadi negative 5. Okay, jadi sekarang ni koordinat bagi yang cut untuk y axis ni, cut dia adalah pada y axis ni. Y axis adalah 0, negative 5. Yang ni lah. Okay, yang ni y, x. Okay, lepas tu, when fx equal to 0. Tadi kita jadikan x tu sebagai 0. Sekarang ni kita fx. Actually, fx ni sebenarnya equal with y lah sebenarnya. Sama dengan y. Okay, kan ni kita, yang ni x. Okay, yang ni untuk y. Okay, kalau kita buat untuk fx equal to 0. Okay, x squared plus 4x minus 5 equal to 0. Okay, jadi awak bolehlah guna kalkulator tu, dia akan keluarlah nilai dua nilai bagi nilai x ni. Okay, jadi x negatif 5, satu lagi x1. Okay, jadi sekarang ni barulah awak boleh sketch the graph ni. Okay, macam ni lah contoh yang saya buat ni, tak apa lawa lah, belok lah. Buat cepat-cepat lah. Okay, yang ni. Okay, y axis, lepas tu x axis. Okay, sekarang ni kita nak negatif 5. Okay, apa plot sini negatif 5?
Satu lagi pada 1. Sini 1. Jauh patut sini. Okey, jauh. Sini 1. Okey, lepas tu pada cut y axis tu adalah 0, negatif 5. Okey, ni 0 lah. Lepas tu negatif 5. Jadi maknanya kita pun plot. Kita pun sketch daripada koordinat yang kita jumpa ni. Macam tu. Okey, boleh? Kalau yang ada A tu negatif, katakanlah negatif negatif 2x kuasa 2, maksudnya nilai A tu adalah nilai A tu maksudnya negatif 2. Okey, jadi bila negatif 2 maksudnya kurang daripada kosong. Jadi gambar dia akan bentuk masam lah. Figure dia tu, figure dia tu dalam bentuk masam lah. Okey, jadi dalam kes ni adalah positif. Okey, maknanya kalau nilai negatif tu selalunya bentuk masam graf dia tu. Okey, tengok padanya example. Next example, okey. Okey, samalah okay, yang GS ni. Okey, kita mula-mula sekali kita assume S equal to 0. Okey, jadi last kali kita pun substitute lah daripada ni. Okey, kosong. Okey, G equal G 0. Okey, 0 equal. Okey, 0 plus 6. Okey, 0 minus 7. Lepas tu 0 plus 1. Okey, jadi last kali kita akan dapat answer tu adalah G tu just 0 negative 42. Okey, bagi cut untuk Y axis lah. Okey, untuk kita cutting pada Y axis. Okey, lepas tu untuk yang next GS equal to 0. Proses dia samalah dengan yang ni. Cumanya bila cubic ni dia akan ada keluar 3 value untuk S. Okey, negative 6, 7 dan juga last kali negative Y. Negative 1. Okey, open draw sketch. Okey, ada negative 6 lah. Negative 6. Lepas tu ada negative 1. Okey, last kali nilai 7. Mana pun boleh sketch daripada sini. Start daripada sini. Sini. Turun. Lepas tu naik balik. Okay, asalkan last kali tu final answer tu bentuk dia macam ni. Okay, sebab itulah penting kalau kita dah identify ni, kita dah boleh tahu lah bentuk graf kita macam mana kita nak sketch tu. Okay, boleh. Okay, dan next. Okay, yang ni okay, sketch the graph given by. Okay, yang ni AFS. Okay, square root X. Okay, saya ni square root X. Yang ni adalah square root X plus 6. Okay, yang ni square root. Okay, square root X plus 2. Okay, plus 2. Okay, yang ni X plus 6 tu dia sekalikan dalam square root lah. Dalam yang untuk soalan C tu, square root tu hanya pada X sahaja. Lepas tu baru dia plus 2. Okay, kalau untuk yang A. Okay, square root X. Okay, jadi graf dia. Okay, Y. Okay, X. Okay, jadi kalau graf dia, okay, yang ni ada 0 lah. 0 yang tengah-tengah ni. Okay. Kalau square root X, maksud dia, dia akan jadi macam ni. Dia akan belok ke sini. Okay, okay, yang ni adalah untuk square root X. Okay, yang square root ni graf dia akan jadi ke kanan lah, dekat kanan ataupun dekat kiri. Okey, kalau yang left, kalau yang negatif tu dia akan jadi sebelah ni lah. Kalau negatif tu, negatif square root X. Kalau yang positif ni dia akan dekat ni. Okey, lepas tu yang B, okay, square root X plus 6. Okey, jadi square root X plus 6 macam ni lah. Okey. Okey, X, Y. Okey, jadi last sekali graf dia akan jadi macam ni. Okey, yang ni adalah 0. Okey, yang ni adalah positif square root 6. Satu lagi adalah negatif square root 6. Okey, yang ni ada 2. Okey, yang ni positif square root 6. Satu lagi negatif square root 6. Okey, yang macam ni. Okey, yang last sekali tu graf dia macam ni lah. Okey, yang ni lebih kepada sketch graf je sebenarnya. Okey, Y, X. Okey, yang ni kalau yang ni dia akan jadi macam ni. Dekat 2, plus 2. Dia asalnya square root X ni macam ni kan. Tapi bila plus tu dia akan ada sini nilai 2. Okay, 2. Lepas tu ni. Dia akan naik. Okay, kalau asalnya square root X sahaja macam ni. Tapi bila ada 2 tu, plus 2, okay, dia naik. Okay, gitu je lah sebenarnya simple. Okay, boleh? Boleh ke? Okay, maknanya untuk chapter 1 ni dah selesai lah. Simple je saya. Senang. Boleh balik doktor. Ha?
Ulang balik. Ulang balik ke? Sebab saya rekod ni, nanti saya share balik recording ni. Saya share balik. Jangan risau kan, saya share terus nanti. Okey, yang tu nanti boleh tanya balik lah dalam grup. Okey, untuk next. Okay, next project sebab matematik kan. Okay, jadi untuk next ni, okay, project ni kira project lah. Project hanya untuk chapter 1 sahaja. Okay, dalam satu project tu ada 5 member, 5 ahli lah lebih kurang lah. Okay, 5 ahli. Okay, saya nak awak buat yang sama sebiji macam ni. Contoh soalan untuk example 1. Okay, setiap ahli tu dia akan buat satu soalan lah. Tapi dia ambil bentuk soalan sahaja tapi dia tukar value. Okay, katalah J 5, 4, 2K, 2, X ke, is 2 times ke, 3 times ke, terpulang. Okay, mana awak ubah bentuk soalan tu lah ataupun ubah value. Bentuk tu sama dan awak ikut sama dengan example yang macam ni. Example 1, example 2, example 3, 4, lepas tu yang ni lah relations and function. Okay, mana setiap tu kena buat. Sebab sekarang ni kita nak galakkan dari segi praktis lah sebenarnya. Okay, macam latih to be. Maknanya nanti boleh hantar melalui Eclipse. Okay, faham tak? Clear tak? Ke tak clear? Faham.